dina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang dua kita, majlis ilmi daripada Masjid Zabidah yang kedua. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah sambungnya daripada tajuk yang kita kecek belum pada ni kita kecek tentang kesan baik daripada kita buat amalan baik. Kita buat pahala, kita hitung pahala ni, dan dia ada kesan baik dia boleh tolong kita, dia boleh menyenangkan hati kita, dan pula juga dia boleh bawa kita pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita nak kelih kesan jahat dan kesan buruk apabila seorang tak dibuat maksiat. Apabila seorang tak melakukan maksiat, sebenarnya kesan buruk ni walaupun sedadu tak ada igak, walaupun kerajaan tak ada bubuh je, tak ada duduk dalam gok, tapi kesan jahat daripada dosa tu tetap ada dalam jiwa kita, dalam hati kita dan di dalam hidup kita. Kenapa muslimin yang dirahmati oleh Allah? Benda ni kita dah tahu kata ayah kita mula-mula dia duduk di dalam syurga, duduk tempat seni, tempat yang Allah Ta'ala kata dua-dua orang ni, hey ada makanlah nak makan gapo. Nah duduklah nak duduk lagu mana seni duduk, tapi akhirnya dengan sebab ditipu oleh syaitan, dengan sebab melakukan satu maksiat diraka kepada Allah, dengan sebab itulah kita terpaksa kena pindah daripada tempat yang paling seni, tempat yang duduk dalam keadaan nikmat, kena pindah pergi kepada alam cubaan yang segala susah. Atas dunia ni yang kita duduk ni, segala kesusahan dan segala kesusahan yang ada di atas dunia ni, tak suka kita duduk dalam syurga hari tu, mak pak kita duduk dalam syurga hari tu, ayah kita Adam dengan Hawa duduk dalam syurga, segala kesenangan tak ada susah. Tapi oleh kerana satu dosa yang dia laku, kesilapan yang dia buat, pindahnya daripada alam yang senang kepada alam susah. Dan begitu juga Iblis. Iblis ni daripada orang yang paling dekat dengan Allah dan orang yang duduk di dalam syurga, apabila diraka kepada Allah, takabur kepada Allah, lalu Allah hambak dia daripada alam rahmat kepada alam laknat. Daripada dekat dengan Allah pergi kepada jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala paling marah dia kerana menyalahi dan buat apa yang dilarangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini benda yang berlaku di dalam sejarah. Dan juga apabila kita mari di atas dunia ni pula, setelah Allah Taala jadi manusia, maka di dalam kalangan manusia tadi ada yang diraka, khususnya diraka kepada junjungan ataupun utusan Allah yang Allah Ta'ala hantar mari di atas dunia ni, tak dengar ajaran Nabi, tak buat kita ikut apa yang disuruh oleh Nabi SAW, khususnya para anbiya yang telah dulu dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Saya nak kat contoh Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh ni, setelah mana Nabi Nuh duduk dakwah kaum dia pakai masa 950 tahun, Malaysia ini da'utu qaumi lailan wa nahara, Malaysia. Dan juga macam-macam cara untuk nak buat kaum dia tak percaya dan beriman kepada Allah. Tapi akhirnya dia mau tolak dakwah Nabi Nuh. Senang-senang main dengan dakwah Nabi Nuh, bukan ejek-ejek dengan dakwah Nabi Nuh. Tak ada dah. Dosa yang begitu juga dosa besar apabila manusia diraka kepada suruhan Allah ataupun nabi-nabi yang Allah Taala hantar mari kepada kita. Akhirnya kaum yang diraka kepada Nabi Nuh tu semua tenggelam dalam air. Fakadzabuhu fa anjaynahu, dan juga mereka dusta kepada Nuh. Fa anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk. Allah Ta'ala selamat Nabi Nuh dan orang-orang beriman. Sebaliknya orang deraka, orang yang buat maksiat, wa aghraqna alladhina kadzabu biayatina, dan Allah Ta'ala orang deraka kepada Allah Ta'ala tenggelam. Kaum Nabi Nuh ni walaupun banyak bilangan dia, walaupun hebat kedudukan dia,
Semua tak di lemah air belaka. Wa gharaqna alladhina kazzabu bi ayatina, kinyo tak percaya, tak berimeh kepada ayat-ayat Allah Taala. Buat dosa, orang yang tak berimeh kepada ayat Allah, orang itu orang berdosa. Sehingga Allah Taala demon ini tergelar di dalam aibah, innahum kanu qauman amin. Dia kata mereka itu adalah kaum yang tak nampak, orang yang buta. Orang yang buta sungguh ni ialah orang yang tak nampak kebenaran walaupun mata celak sekalipun. Mata dia nampak molek, tapi dari segi kebaikan ni tak boleh buat, tak nampak, ikut royak. Royaklah cara mana pun. Bijak setara Nabi Nuh ni, hebat setara Nabi Nuh ni, tak makan dia model. Hatinya apabila dia gelap, hatinya apabila Allah Ta'ala tutup ni, hebat setara Nabi mari dakwah pun nak terima tak ni. Demon ni kena azab dia. Allah Ta'ala azab di atas dunia melalui lemah air. Innahum kanu qauman amin. Kerana mereka tu orang yang tak nampak dan kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini satu contoh. Contoh yang lain pula, nah, Nabi Hud ni dia ada kaum dia, nama dia Ad, Iramazatil Imad. Nah, demon ni hebat, boleh paku bukit, boleh tebuk bukit, nah, boleh buat rumah di dalam bukit. Tapi nah, apabila Nabi Nuh dakwah tak terima, deraka, sehingga Allah Ta'ala azab mereka itu melalui angin ribut. Sehingga Allah Ta'ala kata, ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alat mukarramin. Mari angin ni benda duduk atas muka bumi, tempat dia duduk ni dibawa oleh angin supaya dengan sapuh. Nah, supaya dengan pohon kayu yang belum bau. Bawa seni-seni supaya dengan kertas lagi kita kata. Allah Ta'ala angkat demon ni melalui angin yang kuat supaya dengan kertas naik pasta udara. Sebab apa? Sebab dia akal kepada Nabi Hud. Ni juga kaum dulu juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan kaum Lut. Kalau kita lihat Nabi Lut ni pun dakwah kaum dia bukan main pun. Nah, ada penyelewengnya manusia ni pada masa Nabi Lut kena pada jatah sama jatah. Tinggal oleh perempuan tak kena pada oleh perempuan, minat pada jatah. Kita kata nasabuh dah. Kena pada oleh jatah. Hari ni kita boleh tulis sendiri kata jatah. Nah, kone kau karakter ke tambah gapo kau bercampur aduk habis di dalam masyarakat. Demon ini kaum Lut dilaknatkan oleh Allah Ta'ala. Dan kerana deraka kepada Allah tak turut Nabi Lut, Allah Ta'ala sebut kata wa amtarna alaihim matara. Allah Ta'ala waktu hujan daripada langit. Hujan tak ada bukan sekadar hujan air. Kita ni kalau hujan air tu pun berat dah. Nah, hujan air dengan ribut tu pun kuat dah. Tapi hujan yang Allah Ta'ala waktu turun daripada langit, daripada batu dan api. Allahu Akbar. Nah, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Saya kata boleh dah. Fanzur, khitab ni kepada umat Nabi Muhammad. Berarti boleh. Bagaimana akibat ujung jatuh orang yang buat jahat. Orang buat jahat ni dia bukan ujung jatuh molek, saya kata. Kaum Lut, hak lawan Nabi Lut, main jatuh sama jatuh. Nah, minat orang jatuh, klik mati gila. Belum pada ni Allah Ta'ala balik bumi di Jordan dan di Urdun. Allah Ta'ala balik bumi hingga hari ni pun tak tahu sejarah ke mana. Dan waktu hujan daripada langit, dan fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Ini kesan daripada orang yang buat salah, orang yang berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jangan sekal kata dia duduk dengan keadaan seni, jangan. Walaupun polis tak ingat, walaupun sedadu tak ingat, walaupun kerajaan tak tahu, tapi Allah Ta'ala punya tahu. Nah, Allah Ta'ala akan, kalau dia tak bertaubat pada Allah, satu hari sampai masa dia untuk Allah Ta'ala balahkan dosa mereka muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga melalui dosa ni, kesan jahat daripada dosa ni, ada beberapa perkara yang kita nak sebut pada malam ni. Yang pertama, kalau siapa buat dosa diraka kepada Allah,
Allah Ta'ala ta'wi kepada dia ilmu. Ngaji banyak tapi tak masuk perut orang panggil. Ngaji banyak tapi tak masuk. Tak jadi. Kalau kita clear, Masya Allah, masyarakat kita dalam ini ngaji live show lah, ngaji lepas subuh lah, ceramah besar lah, macam-macam. Nah, tapi bukan semua. Kalau nak banding member ni, member ni hari-hari setiap jemaah tok khotib duk baca, duduk beroyak dan duduk ajar orang kampung, tapi ada kesan. Kadang-kadang tak ada kesan gapo. Tanya kata sebab gapo? Sebab gapo ilmu tak elok kepada mereka ni? Kerana mereka tak ada dosa. Nah, pasal tu satu kali Imam Syafi'i, ketika Imam Malik tok guru dia kelih kepada Imam Syafi'i, nah, kelih pada kehebatan budak ni ada keceridikan, budak ni ada kehebatan. Imam Malik pesan mula-mula untuk nak tutup ilmu, pesan ni apa? Dia kata, inni arallaha qad alqa ala qalbika nura. Hei Syafi'i, saya nampak kata Allah Ta'ala masuk di dalam hati awak ni cahaya. Dan ada cahaya, ada nur. Fala tuqfi'uhu bi zulmatil ma'siyah. Jangan sekali-kali kamu matu cahaya yang duduk dalam hati ni dengan buat maksiat. Nah, dengan buat maksiat. Jadi, kerugian besar gini ketika orang ngajar ilmu tak masuk perut. Allahu Akbar. Tak masuk perut dan tak boleh amal. Ini rugi besar. Ilmu agama tak masuk kita. Hak lain masuk belakang. Cara nak nanam padi kita tahu. Cara nak tanam burung kita tahu. Cara nak tanam durian kita pandai. Cara nak tanam kelapa pandai. Tapi kalau cara buat agama tak masuk perut. Ini kerugian yang paling besar. Hanya sebab apa? Sebab dosa ni. Rugi berat. Teruk. Dan rugi teruk kita kalau kita ada dosa ni, Allah Ta'ala haramkan ilmu kepada kita. Dan ilmu agama kepada kita. Ini satu. Dan kesan jahat juga, daripada kita buat maksiat ni, Allah Ta'ala sepit itu rezeki. Allah Ta'ala kurang jalan untuk nak dapat rezeki. Kerja siang mana? Petang tu, pagi petang. Tapi rezeki payah makan. Dan kerana apa? Kerana maksiat. Nah, maksiat. Kerana di dalam satu asar, innal abda, sesungguhnya hamba Allah ni la yuhramu ar-rizqu bidzambi yusibuhu. Hadir tercatat dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Seorang hamba Allah Ta'ala haram rezeki kepada dia dengan sebab maksiat yang dia buat. Hari ni kalau kita rasa kata, rezeki kita ni apa jadi susah rezeki kita ni apa jadi payah rezeki kita apa jadi sempit nah, aku tanda kata kelih mula-mula sekali dengan sebab dosa apa. Nah, dengan sebab dosa. Ada orang-orang yang Allah Ta'ala tak beri rezeki ke dia dengan sebab dia buat dosa. Ada. Tapi ada sebaliknya, orang yang tak dibuat dosa banyak tapi Allah Ta'ala beri rezeki ke dia. Ada tak di sini? Orang yang paling takut juga ni. Orang yang buat maksiat dia jelas-jelas. Nah, berkata kepada Allah jelas-jelas. Buat maksiat jelas-jelas. Tapi kaya dia. Hal ni dia panggil istidrak. Istidrak ni kata mudah-mudah bui upeng. Kalau kita nak cari ikan, kita sakut upeng di mata tahu. Nah, Allah Ta'ala bui upeng kita. Nanti kena mata tahu bila hari ya. Allah Ta'ala bui. So akhir mata tahu dah tekak hati kita. Ini paling takut. Tapi kalau korang ni pokatik ni, terkadang Allah Ta'ala tak bui rezeki kepada kita, nak beri kita khabar. Kerana manusia ni, Allah Ta'ala ni macam-macam cara untuk nak beri kita khabar. Nombor satu sekali, dia tak suruh rezeki kepada kita. Kan? Atas dunia ni, hukumnya yang paling molek, khususnya di Europe. Nah, ataupun di negeri Sia ni, kita perak. Manusia ni, dia memikir kena perak banyak-banyak ni.
Nah, laku api merah kena perap. Ada baik kaki kena perap. Gotu perap, gani perap dia beringat. Dia beringat. Di Saudi dulu awal-awal ada api merah tadi pakat tak dengar berlaku. Hingga siapa naik siapa 2,000 ya. Siapa 3,000 ya. Dan ni rakyat dia kalau ada api hijau tu beringat slow dah belah-belah takut apa? Takutnya pergi tu kena api merah. Kena bayar lah. Manusia ni Allah Ta'ala nak beri khabar kata dia duduk dalam keadaan muak maksiat. Allah Ta'ala sepit itu rezeki. Takut-takut nak mikir. Nah Allah Ta'ala kurang lebar rezeki. Nak cari rezeki popaya. Dan kerja buat ni tukar lumuh. Tapi tak boleh rezeki. Sebab selain daripada ekonomi, selain daripada kerugian, selain daripada tu ni, so lagi daripada sebabnya, kemungkinan ialah kita buat maksiat. Ni kita buat maksiat. Ini kesan jahat daripada kita lakukan maksiat. Dan juga kesan jahat juga daripada kita buat maksiat, muslimin yang dirahmati oleh Allah, susah. Jadi susah belakang. Kanan susah, kiri susah, depan susah, belakang susah. Dia panggil tutup habis jalan kemudahan. Jalan kemudahan dari Allah Ta'ala tutup belakang. Taksirul umur dia panggil. Nah, sebaliknya orang takwa kepada Allah. Orang takwa kepada Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takut kepada Allah, Allah Ta'ala beri jalan keluar bagi dia. Tapi siapa deraka kepada Allah, susah di dalam segala urusan dia dalam dunia. Cuba kita perhati. Cuba kita perhati. Kalau kita pergi kanan susah, kiri susah, depan susah, belakang susah, cara tu kesan daripada kita buat tak boleh. Kesan daripada Allah Ta'ala kifarat dosa kita jadi susah. Jadi payah. Nah, bukan sekadar payah rezeki, payah urusan dalam dunia ni. Tu kesan daripada apa kita buat maksiat. Dan juga kesan daripada kita buat maksiat muslimin yang dirahmati oleh Allah, muka dia tidak ada cahaya. Tak serupa dengan orang sembahyang, tak serupa dengan orang ambil sembahyang, tak serupa dengan orang mukmin. Muka dia berseri-seri. Kulit dia hitam, tapi dia ada nur di dalam muka dia. Ni kalau muka person tak ada nur, muka ni muka buat maksiat. Pasal tu Ibnu Abbas kata, inna lil hasanati diya fi wajhi. Sesungguhnya pahala kita buat ni ada cahaya naik muka kita. Nur naik pada muka kita. Pahala ni kita buat, nur naik ke muka. Wa inna lil sayyiati sawadan fil wajhi. Sebaliknya maksiat, muka jadi hitam. Wa zulmata fil qabri wal qalbi, dan gelap di dalam kubur dan hati pun gelap. Allahu Akbar. Dulu orang tua dulu dia kata jangan makan sumuk gelap gelap. Gelap perut dia panggil. Sumuk barang ada gapo kali. Hak besar semua maksiat tu. Dan maksiat tu hak gelap sumuk perut tu. Dan gelap perut ni bukan sekadar perut atas dunia. Pas dalam kubur kita gelap. Muka kita gelap. Cahaya tak muka dia walaupun tuai putih tapi gelap. Kenapa? Kerana maksiat yang telah dia buat. Ini kisah jahat. Kisah jahat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan kisah jahat juga daripada maksiat, tak boleh nak buat ketaatan. Susah. Ni. Hak ni paling rugi sekali. Kita buat maksiat ni dia beranak kubik maksiat. Dia tak sempat buat amalan baik. Amalan baik dia beranak kubik amalan baik. Hak jahat ni dia beranak untuk jahat juga. Salah satu daripada dosa ialah apabila kita tadi buat maksiat. Salah satu daripada kita tak nak buat amalan taat tak boleh apabila kita buat maksiat. Apabila seorang buat maksiat jadi malah belaka. Malah nak sembahyang, malah nak mengaji, malah nak baca Quran, malah nak buat segala lubang kebaikan dia dikaku.
Ni paling takut sekali. Kesan daripada dosa tadi. Nah, payuh. Nah, payuh padahal orang lain boleh buat. Orang lain lebih kurang daripada dia lagi. Nah, dari segi kemudahan orang lain kurang. Tapi dia boleh buat. Orang ni ada segala kemudahan, tapi nak taat kepada Allah Ta'ala tak boleh. Sebab apa? Sebab kesan daripada maksiat tadi, wal'iyadzubillah. Nah, dan juga kesan daripada maksiat juga hina. Kita atas dunia ni kita hina. Nah, kenapa orang yang lawan Tuhan orang hina? Atas dunia ni, kalau siapa lawan orang yang besar-besar, punya dia mau ambil balik hina, dia tak boleh duduk negeri, dia duduk dalam gok, ke halal tubik, ada bumi. Kenapa? Kerana lawan orang agama, lawan kerajaan, dan lawan siapa-siapa dalam negeri ni dia boleh buat. Apatah lagi kita pula kita lawan Allah Ta'ala. Apabila kita berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, orang ni tetap tidak mulia. Man kana yuridul izzah fa innal izzata falillahil izzatu jami'a. Nah, man kana yuridul izzah, siapa nak kemuliaan, falillahil izzatu jami'a. Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi kemuliaan yang besar. Semua kemuliaan tadi apabila kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bau ni saya bismaya jenazah baba noh kita hijau. Nah, ini salah satu daripada alamat orang salihin. Salah satu daripada alamat orang yang ada kemuliaan. Insya-Allah orang maya ramah tak tahu mari mana. Nah, tak keluar masjid dia tadi. Nah, mula Allah yarhamu Ustaz Idris kita saya Ustaz Masjid Patang. Nah, gimana kita pilih jenazah dia? Pada atas dunia ni bukan materi, bukan orang besar, bukan ustaz biasa orang mengajar orang, tapi dia al-izzah, dia ada kemuliaan. Nah, tandanya apabila nak tahu kata di antara mulia ahli orang baik dengan orang jahat, apabila kelih mayat. Nah, apabila kelih masa dia mati. Masa dia mati ni, masya-Allah ramai orang. Saya pernah duduk di Mesir, ada seorang ulama mati ni, orang kuat mari. Beli tiket mari nak semaya jenazah. Orang indirect mari. Orang kata mari. Ulama Mesir ni. Nah, dia tanya kata mari di mana orang ni? Subhanallah. Nah, dia mau jual habis duit nak pergi semaya jenazah. Kenapa apa? Al-izzah falillahil izzatu jami'ah. Sebaliknya, orang pernah ada setengah-setengah kerajaan negeri Arab. Masa dia 20 tahun duduk dalam mereka. Ada 23 tahun. Tapi, nah, bukan sekadar masa dia mati, lepas dia mati, kau duduk anak lagi. Lepas pada dia mati, kau duduk hina lagi. Tapi kita tak boleh lah, nak hina orang mati dah tak boleh lah. Tapi Nabi kata, hina apabila orang terlawan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang apabila berlawan dengan Allah, dia akan hina duduk di atas dunia. Dan apatah lagi dari akhirat. Dan juga, salah satu daripada kesan jahat juga, ialah su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni maksud dia nya mati dalam keadaan tak molek. Allahu Akbar. Nah, pas satu ulama disebut kata siapa nak mati molek, kita istiqamah. Kita tetap pendirian kita di dalam harian kita. Lagu mana hari-hari kita menjadi lagu tu. Nah, masa semaya kena ada, masa mengaji kena ada, masa kebaikan pun kena ada, masa mereka kita sibuk tak ada lah. Musafir tak apa lah. Tapi benar yang kita kena buat dalam hari yang kita 1, 2, 3, 4. Kenapa? Kalau dia duduk lagu ni, insya-Allah dia mati molek. Sebaliknya, orang yang duduk dalam keadaan maksiat, buat maksiat, orang tahu ada, orang tak tahunya buat. Nah, orang ni kita takutnya mati dengan keadaan maksiat, waliyadzubillah. Kan ada yang mati dengan keadaan duduk atas pentah, duduk menyanyi pada. Ada yang mati dengan keadaan duduk minum. Ada yang mati dengan keadaan minum, duduk ngebuh daun. Ada yang berhidang. Ada yang mati dengan keadaan duduk kanan, duduk main judi pada. Waliyadzubillah. Nah, su'ul khatimah ni kita tak sia sekali. Ujung jatuh, ujung su' kita mati dengan tak boleh. Nak tabat bila lagi? Kalau lah lo ni kita duduk keadaan maksiat, kita ada okat lagi nak taubat.
Tidak ada ukat untuk nak balik. Tapi orang ni jahat belum pada mati. Mimi ukat lah nak tobat. Tobat ke mana? Dia mati dah. Mati dengan kena emok siap wa na'udzubillah. Ini kita paling takut muslimin dan rahmatul Allah. Dan ramai orang yang mati dengan keadaan husnul khatimah, mati molek. Ada orang mati dengan keadaan rokok. Kata ulama, tempat yang kita tak boleh action, tak boleh nak sadar, ialah masa kita mati. Masa kita hidup, dia pun boleh sadar mereka. Nah, nak jadi orang alim, pakai jubah, pakai mutah. Nah, boleh mengajar sepatah, dua tak apa dah. Nah, nak jadi orang kaya, pakai kereta, pergi sewa kereta, dibeli kereta, sewa kereta mahal-mahal. Allah, dia motor saya. Padahal dia sedang ya. Hak lain atas dunia ni kita boleh sedang belakang. Tapi cara kita nak mati belum pada kita mati, kita nak sedang tak boleh. Nah, kita nak sedang tak boleh. Kita lagu mana? Lagu tu lagi akhirnya. Nah, su'ul khatimah dengan husnul khatimah. Muslimin yang dirahmati Allah, kita kena minta semua dan supaya akhiri umur kita ni dengan keadaan mulai. Tutup. Kita tutup dengan keadaan comel. Nah, insya-Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena beringat ada melalui maksiat ni kemungkinan wujud jatuh kita pergi kepada su'ul khatimah. Pergi kepada mati dengan keadaan tak molek. Nah, mati dengan keadaan tak molek ni siapa-siapa pun tak sih. Nah, wa na'udzubillah. Dan juga kesan jahat ni juga muslimin yang dirahmati Allah. Nah, bukan sekadar untuk peribadi seorang tak. Kesan maksiat ni terkadang tipu pada umat semua. Tipu pada rakyat belaka. Falamma nasu ma dzukiru bih. Tersebut dalam suratul An'am. Tatkala mereka terlupa ayat-ayat Allah yang diberi teguran, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah Taala bui. Orang ni apabila duduk dalam keadaan buat maksiat, lupa habis ayat-ayat Allah, lupa habis hadis-hadis Nabi, masa tu Allah Taala buka segala kemudahan. Mewah waktu mewah waktu ni, hatta idza farihu bima utu, sehingga rasa gembira, rasa puas hati, rasa kena dah atas dunia ni kita cukup belaka dah. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah Taala ambil nyawa salah dengan keadaan duduk keliru, tak ada buat persiapan, mati dengan keadaan mewah. Takut juga Allah Taala bui sehingga akhir ayatnya Allah Taala mati dengan keadaan sekaligus, tak ada senar mari. Kalau dia mau mati bawa kata dia mau ada mak ring boleh hidup lagi 2 tahun. Tu boleh semaya puasa lagi. Boleh buat amalan soleh, boleh buat gotu, boleh buat gani. Tapi hak mati tak khabar ke diri. Moga senang. Nah, kereta motor ada segala duit piti, tak ada susah, tak ada kena tupai siapa. Kita dah rasa kata tak ada sakit gapo kita ni. Tak perlu pada rumah sakit, tak perlu pada jarum, tak perlu pada orang panggil air daya, tak ada, kita segar. Tapi akhirnya apabila siapa masuk, dia mati. Ya, kita sendiri pun kata, tak ada yang gapo. Dia banyak ada daripada golongan kita. Mas, sakit gapo. Nah, orang dulu nak boleh kau mati ni, bulan-bulan dia zero, wagi gula, wagi sakar, dia zero, dia sakit. Dia mati dah, pada dah dengan dia lama. Tapi lah ni dah. Lah ni, mari duduk dah kopi yang kita mati dah. Allah Akbar. Bisa. Mari duduk main bola dengan kita. Mati biasa tak ada alamat. Tak ada segenar mari, kan tak paling takut. Apabila mati biasa ni, tidak ada persiapan. Tak ada boleh buat siap ke apa. Tak ada boleh taubat, tak ada boleh semayang band, tak ada boleh baca Quran. Allah Akbar ni berat. Dan juga kesan jahat ni juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita buat maksiat, kesan daripada maksiat tadi, dia boleh menghilangkan nikmat Allah ni. Nikmat ada molek-molek dah. Habis dah. Habis. Nikmat dengan keadaan molek boleh kita buat maksiat lagi duk batal, duk makan molek tadi. Mana dalil? Dalil itu disebut dalam Quran. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Taala banding
Allah Ta'ala kak. Bukan banding saja dok lah. Mana Allah Ta'ala kak contoh. Benar berlaku belum pada ni. Qaryatan. Nah, satu kampung. Aminatan, kampung yang aman. Siapa tak say kampung yang aman? Kampung yang selamat. Nah, buka pintu tak ada orang masuk. Buah kayu tak ada orang curi. Kakak mah duduk lagu tu pun tak ada orang ambil. Siapa tak say kampung di sini? Nah, selipar duduk depan rumah pun tak ada orang curi. Kereta pun tak ada orang koci. Nah, lepas tu mutmainnatan, tenang hati kampung kita. Kampung kita tenang, tak ada lagi misal. Nah, alhamdulillah kita soal ikut kian sin dengan soal ikut kian hok ni. Nah, tenang lagi tapi tak ada juga, tapi tak banyak lagi. Nah, tapi kalau curi itu ayat tu naik bla-bla. Nah, tak sih jadi besar. Jadi ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Ta'ala beri rezeki setiap tempat. Buah kayunya buah, benar padinya tubik buah, nya tubik apa hasilnya. Tanah ulang-ulang naik, pergi ke laut boleh, ikan naik atas bukit pun boleh, tu boleh ni. Rezeki setiap bucu kata mudah. Kapun ni ikut tanah naik belakang. Ikut cari boleh belakang. Nah, di dalam tanahnya ada rumah. Di dalam benar padi, tubik padi, dalam laut tubik ikan. Sakafarat bi'an umillah. So akhirnya dia mau deraka pada nikmat Allah. Tak syukur nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Allah Ta'ala tukar daripada bumi yang ada segala kemudahan menjadi bumi yang lapar. Tak cukup makan ni. Orang ni, negara yang tak cukup makan ni tidak ada keselamatan. Emang curi? Curi tak cukup makan ni. Dengan keadaan lapar semua. Di rumah kita alhamdulillah sekarang ni nak kata orang dengan keadaan lapar tak ada. Curi dengan keadaan lapar rumah kita tak ada. Hak curi rumah kita ni lapar, dadah dah lapar sinsetik. Hak tu hak curi. Bukan lapar makan ni tu kita curi rumah kita. Curi hak lapar kan ada dadah. Dia kan ada sinsetik dari tubuh badan dia. Dia curi tak cukup makan ni. Wal khauf, dan Allah Ta'ala tukar daripada berasa amin menjadi takut. Nak tubik sore berasa gerung. Takut Kita nak bawa motor, orang Tino nak pakai kakak mah. Nah, kita nak pakai jam molek, nyekrak tangan ke demo. Misalnya, kita nak bawa duit banyak, nyoci ke demo tengah jalan. Lagu mana berasa? Alhamdulillah Pak Ita ni. Amin, alhamdulillah. Nah, selamat lagi. Pak Ita 3 wilayah ni. Nah, kalau tak ada sakut dengan maksiat, dengan deraka kepada Allah melalui dadah, daun ketung, ubat kuda ni, buah kayu lekat. Buah kayu tak lekat hari ni dengan sebab demo ni Nah, dengan sebab duk curi, dengan sebab nak makan benda tak molek. Lepas tu dia kata bima kanu yasma'un. Sebab apa Allah Ta'ala tukar daripada senang menjadi susah, daripada kenyang menjadi dahaga lapar, dengan sebab dosa yang mereka buat. Ni dosa ni apabila dia buat ni, nikmat cirak-cirak dan nikmat hilang tangan kita, waliyadzubillah. Hilang nikmat. Nah, hilang daripada nikmat yang ada di tangan. Salah satu daripada kesan jahat daripada dosa ni juga, Allah Ta'ala wikui tak waktu hujan. Ni kita ni kadang-kadang ada tahun tu hujan tak tu 4 bulan. Nah, pun kayu jadi kuning, binatang pun perlu pada bumi-bumi terbelah habis. Nah, sungai-sungai pun kering kotak, telaga pun tak cukup air. Apabila tak hujan. Hujan ni dia turun dengan perintah Allah. Dia Tuhan kata tak usah turun. Tak turun. Nah, dia duk turun ke lain. Nah, tak turun tempat kita. Hujan ni terkadang Allah Ta'ala sekat tak sewa turun dengan sebab dosa. Dosa banyak banyak sini ni. Allah Ta'ala sekat tak sewa turun hujan. Kita ni apabila tak turun hujan, susah lakukan. Nak nanam pun tak naik. Binatang pun tak boleh makan. Kita sendiri pun boleh guna air. Nah, kering kotel lah kau nak ambil air tak boleh. Caklah di Afrika lagu mana? Negeri-negeri yang tak ada air lagu mana penduduknya dia. Nah, alhamdulillah kita ni air ada 24 jam.
Bapa awak lolok putus bila ya belah awak dah. Geger. Telefon kat kanan kiri lah telefon dah. Apa-apa tak boleh buat gerak kat sini. Padahal air lain tak ada lagi. Kita tak boleh hidup. Kalau Allah Ta'ala wikri sungguh. Allah Akbar. Lagu mana kita tahu lah. Dan juga Nabi ada sebut kata ma muni'a qaumun ma mana'a qaumun zakat amwalihim. Satu-satu kaum apabila tak beri zakat. Duit banyak tapi tak beri zakat. Berasa datang kita saya nak beri. Lepas tu illa muni'u al-qatr minas sama'. Allah Ta'ala tak usir itu hujan daripada langit. Dengan sebab maksiat ni, hujan dengan sebab maksiat, orang tak usir zakat ni maksiat besar. Tuhan kata tak usir hujan. Kenapa? Kalau tu hujan, tak jauh kat yang ni. Tak waktu baik zakat juga. Masa tu orang dulu, apabila dia kelih, hujan ni, dia kelih tahap awal tak tahu darah, dia ayat kabut, tahap awal. Awak nak hujan mana hujan lah, tak apa. So akhirnya zakat siapa Pak Ita juga. Zakat siapa? Turun bumi mana pun zakat siapa. Kita ni hujan kadang-kadang Allah pagi petang, tapi tanya kata zakat. Banyak mana zakat kami ni khususnya. Orang ada diri ada atas bukit ni tak zakat dia macam. Dia tunggu buat nani padi. Buat nani padi ni berapa contoh orang tinggal wilayah nani. Jalan kepada Bantuan nak pergi kepada nak pergi kepada Pekbung tu ada sikit padi. Hak lain pada tu tak ada lagi apa padi. Lepas tu hak dokor dak tahu bukit, hak dia dak tahu bukit, tak ada kena zakat dia tu. Bahaya tu. Tak ada zakat dia tu. Boleh duit banyak-banyak zakat dia pun kayu untuk dapat keberkat dia. Dia cerita ni pada masa dulu ni cerita sungguh lah. Ketika dia jalan pada pasir, gelap atas langit tu, nampak nak turun hujan, bunyi datang udara, dia kata hujan tak usah turun sini lah, pergi turun tempat tanah dia tu. Pergi turun tempat tanah orang ni, bakon ni. Hujan pun, angin mah bawa awal tu hujan lain, dia pun jalan turun hujan tadi. Lepas tu, dia kata siapa orang ni? Pergi satu tempat tu, hujan nampak lebat, hujan lebat. Ada seorang lelaki tak dia orang tua duduk hai-hai untuk tanam dia lah. Ambil ada cok lah so kita kata duduk hai-hai berlari air dalam kebun dia. Dia kata awak nama sekian-sekian. Dia tahu mana kata saya nama ni. Dia kata awak tahu mana? Dia kata saya dengar daripada langit suara ni hujan kata jangan turun sini gitu di tanahmu. Tanah awak dia kata. Awak gapo? Ia hujan tak hujan naik mai turun sini. Dia jawab kata, setiap kali buah kayu dia tubik buah kayu dia bagi 3. Maknanya 3 hasil mana kalau dia jual buah kayu ke gapo kau dia bagi 3, bukan ambil dia lah kau dak. Yang pertama dia kata 1/3 untuk diri dia, untuk anak bini dia. 1/3 lain pula untuk beli baju, beli gapo tu, cara ke kebun dia lah. 1/3 akhir ni dia keluar zakat. Kebun dia tu hujan tak situ turun lain, mari turun sini. Dengan sebab apa dia ada amalan dia ni? Amalan zakat dia. Dan saya pernah cerita kata orang rumah saya mati dah sekarang ni. Biasanya lembu ni dia beranak setahun seekor, okey. Lembu beranak setahun seekor. Tapi lembu dia ni beranak setahun 2 ekor. Kenapa? Anak dia hok yatim-yatim, hok tino dia ngaji agama habis. Atau anak pondok habis. Dan saya dengar dia ni, dia kata dia pelik anak dia ayah, anak dia tu tak kotak rumah. Dia kata masa ayah dia hari tu lembu pelik tak pelik dia kata setahun tu 2 ekor beranak. Setahun. Kita pergi je Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keberkatan itu dia mari melalui kita beri zakat, melalui kita waktu sedekah. Pasal tu siapa ada kebun tu, buat mari pada masjid kita boleh beli api ni. Duk gerak lagi ni.
Umur banyak kok suk kiri kau kau wanda ke. Nah, zakat-zakat deh. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, melalui dosa ni juga. Nah, dosa ni terkadang dosa kita buat ni jadi besar. Besar. Dosa biasa ya tapi besar. Ada kok tadi kesan kita sebut dah kesan jahat. Kesan jahat ni keliling-keliling kita dah. Dosa kita ni kalau sedar kita buat salah, dah tak ingat bagaimana ada ni. Tak boleh payah rezeki, payah cari makan, susah dalam hidup, belum besar jalan. Nah, dia tu punah, dia bani punah. Cuba perhati kita buat apa silap. Nah, kita dengan Allah Ta'ala. Dan juga ulama sebut kata terkadang dosa tadi jadi besar dengan sebab kita istihanah bil maksiyah. Kita kecilkan maksiat. Kita main-main dengan maksiat. Hari ni maksiat bebas. Dulu orang nak buat maksiat ni, dulu kan dia mau buat maksiat kan. Kalau nak judi kena pergi tempat main pak main kocok duduk bawah-bawahnya api merah, kena usaha pergi. Lah ni nak judi main dalam telefon. Nah, dalam telefon online dia letak judi banyak mana. Hak peliknya saya pergi di kedai kopi, satu kedai kopi, tempat makan nasi lah. Dia kecek. Nah, dia kecek dia tahu, dia tu berhi sungguh itu tikai nombor. Kena dia. Hak ni kata kena nombor 2 ekor awal, hak ni kena nombor 3 ekor awal akhir. Dia pakat pergi dia atas saya. Kita pergi sekali dia tahu. Pergi cari nombor siapa dia nak kursi tamarak. Ustaz duk band dengan dia tak kenal lah. Tak ucap pi yang muka pakai cuk ngajar dia tak kenal gitu lalu makan nasi. Nah, yang kata tikai nombor ni kedai kopi dak kecek mainnya buat itu. Nah, dan jual lopo ni, judi lopo ekor ni kata orang Islam ada judi. Tapi orang Islam ada juga. Beli maksiat. Maksiat tadi tersebar. Tersebar melalui Facebook, tersebar melalui WhatsApp. Semua tak jadi dosa besar lah kau. Jadi dosa jadi besar. Kenapa kita main-main dengan maksiat? Dawat iyazbillah. Dan juga Nabi tersebut Huzaifah dia kata lagu mana? In kana ar-rajulu la yatakallamu bil kalimah ala ahdi nabi fayasiru biha munafiqan. Pada masa Nabi ni kalau dia kecek perkataan ni jadi munafik dah. Wa inni la asma'uha min ahdikum fil majlis wahid 4 marrah. Dia kata tapi fu awak ni lepas pada Nabi mati ni dalam satu majlis 4 kali sebut Nabi. Pada masa Nabi ni kalau sebut so tu jadi munafik dah. Tapi buat masa lang-lang ni tadi dalam majlis duduk atas meja kena tu 4 kali tu main-main. Maksiat lain itu jadi benar main-mainnya. Ada setengah-setengah dia kata bukan anak dia saja, ada perempuan, ayah dia sendiri perempuan sekali anak juga. Ya dah. Ayah dia pun perempuan, daun ketu sekali anak juga. Waliyazbillah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebab membesarkan dosa kita, dosa tak besar mana kali, tapi kita buat benda ni ada besar. Kita jelas, kita perakkan. Kawan, boleh main 20,000 ikan lombok. Tadi ada cara dia boleh kira, tapi buat gitu banyak kok orang tadi. Jadi rasa salah dah. Ataupun dalam bulan puasa, pakai kerupuk tengah jalan. Isap rokok tengah jalan. Ada mana puasa kita malah puasa. Orang ni dah susah ni. Pasal apa? Karena jelas maksiat dia. Itu orang tak puasa ke dia makan. Makan dah lewat malu pada tu email. Ni tak dah. Tak puasa buat maksiat ni depan tu email. Tak apa. Tak ada siapa malu siapa dah. Ni pun jadi dosa besar juga. Nabi ada sebut sendiri, Nabi kata apa? Nabi ada sebut kullu ummati mu'afan. Setiap umat Nabi ini dapat keampunan daripada Allah
ilal mujahirin, mereka orang yang jelas-jelas buat maksiat. Maksiat tak malu siapa. Tak maksiat, tak ada kerencai siapa. Ini adalah termasuk daripada dosa besar juga, waliyadzubillah. Dan juga muslimin yang dirahmati Allah, melalui maksiat tadi, dia bukan kena orang buat maksiat saja, dah akan hancur habis orang jauh pun. Clear lah. Tempat yang kena bala, kena boh kau, nah, kena gapo kau, akhirnya masjid pecah juga. Nah, di mulut itu balasah pun kena juga, orang jauh pun kena juga. Kuya boh mari kena belakang, kuya ribut mari pun kena belakang. Pasal tu Aisyah tanya kata, "Fuak kami akan mati juga. Anuh laku wa fina salihun." Kita dihancur apa kita akan mati ke dengan keadaan orang baik pun baik ramai dalam masyarakat. Nabi kata betul, na'am idza kasara al-khabath. Apabila maksiat tu banyak, tak ada siapa lain, tak ada siapa buaya, kena berlaku. Tok lebat, tok gapo pun kena berlaku. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita nak bilang nak kesan jahat daripada dosa banyak lagi, ini ulama marato kelih nak ujaman nak nampak. Dia kata maksiat yang kita buat ni bukan main kesan jahat dia ni bukan sekadar undang-undang di atas dunia. Hak ni undang-undang hak Allah Taala. Undang-undang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Patu salafus soleh dulu dia kata lagu mana? Dia kata inni la a'sillaha fa'arifu dzalika fi khuluqi dabbati wa imra'ati. Saya setiap kali kalau saya bertakwa kepada Allah, saya tahu kata dosa saya ni kesan kepada binatang yang saya pegang dan isteri di rumah. Kalau kita buat maksiat, kalau kita ada kereta mula berona. Kereta yang bocor. Kereta yang pecah. Keluar rumah pula, jadi masalah dengan bini. Bini tak dengar orang. Kata salafus salih, kesan daripada tu lelaki buat dosa tu dia pergi kepada bini, pergi kepada harta benda itu. Itu salah satu daripada kesan yang tak molek yang kita buat, yang kita kata tak ada puas buat maksiat, tak ada salah gapo dah. Sebenarnya kesan jahat tu banyak melalui maksiat yang kita buat. Jadi malam ni sekadar tu dulu insya-Allah. Pada tu dulu dalam pengajian kita minggu insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.